ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya pada malam ini kita dapat berkumpul untuk menyambung semula pengajian kita. Bagi yang menggunakan terjemahan color brown tu, color koko tu, pada muka surat 28. Siapa yang guna terjemahan putih ni pada muka surat 29. Tuan-tuan tengok pada ayat yang pertama, surah Al-Isra ayat 39. Surah Al-Isra ayat 39. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura." Surah Al-Isra ayat 39. Maksudnya, demikianlah sebahagian daripada hikmah yang diwahyukan oleh Allah kepadamu, yakni Muhammad. Janganlah engkau mengadakan ilah kecuali Allah, ataupun jangan engkau menyengutukan Allah dengan sesuatu. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau menjadikan untuk Allah ataupun bersama dengan Allah itu ilahan akhar, Tuhan selain daripada Allah. Fatulqa fi jahannam, kelak engkau akan dilemparkan ke dalam neraka, maluman madhura, dalam keadaan hina dan dijauhkan daripada rahmat Allah. Kita tengok ayat yang kedua, sekali baru kita ulas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang kedua surah Al-Anbiya ayat 29. Jumpa surah Al-Anbiya ayat 29. Ada? Tuan? Itu ayat yang kedua. Barang siapa di antara mereka berkata, wa man yaqul minhum inni ilahum min dunih, sesiapa di antara mereka berkata sesungguhnya aku adalah ilah selain Allah, najzihi jahannam, kami akan memberikan balasan kepada mereka itu dengan neraka jahannam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Kemudian penulis membawakan hadis berhubung dengan syafa'ah, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis daripada Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Fayatuna Adam, manusia mendatangi Adam. Wa dzakara al-hadis, yakni kejadian pada hari kiamat di padang mahsyar. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memulakan lagi apa yang disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Jadi keseluruhan makhluk ketika itu ternanti-nanti, bilakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memulakan hisab.
dalam keadaan yang penuh dengan ketegangan dan keserabutan itu, di mana manusia berada dalam keadaan yang penat, panas, mendebarkan, menakutkan, keadaan yang penuh dengan huru-hara di padang mahsyar, yang kita baca dalam hadis, didekatkan matahari itu di atas kepala manusia dan ditarik neraka itu untuk berada dekat dengan manusia di padang mahsyar. Dalam keadaan yang terdesak itu, Nabi SAW menceritakan bagaimana manusia ini mendatangi para rasul, pergi jumpa Nabi Allah Adam AS, di atas sebab dialah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Jadi di atas kelebihan dan anggapan itu, mereka mengharapkan supaya Adam boleh bercakap dengan Allah untuk disegerakan yaumul hisab, disegerakan supaya manusia itu dihitung. Bila kita bangkit daripada kubur, bergerak menuju ke padang mahsyar, belum lagi ada tanda-tanda Allah nak memulakan hisab. Jadi fayatuna Adam wa qal fayaqulu Adam inna rabbi qad ghadaba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah wa innahu amarani bi amrin fa asaituhu fa akhafu an yatrahani fi an-nar intaliqu ila ghairi nafsi. Apabila mereka mendatangi Nabi Allah Adam AS, mereka memohon agar Adam untuk menghadap Allah. Lalu Adam berkata kepada mereka, sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sangat murka. Kemurkaannya pada hari ini tidak ada yang lebih dahsyat sama ada yang sebelum ataupun selepas daripada ini, yakni pada hari kiamat. Allah Rabbku telah memberikan aku perintah, namun asaituhu, aku telah melanggar perintah itu. Jadi Adam menolak permohonan yang diminta di atas alasan dia pernah melakukan kesalahan dan kesilapan. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dia daripada menyentuh, mendekati syajaratul khuld, yang kita sebut sebagai pokok khuldi, Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau berdua mendekati pokok ini. Tetapi kita tahu dalam kisah itu Adam melanggar perintah Allah. Akhirnya Adam diusir daripada syurga. Jadi kata Adam, aku tidak mahu ataupun aku malu untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergilah kamu kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian kita tahu dalam hadis ini, mereka mendatangi Nabi Isa, Nabi Musa, Nuh, Ibrahim. Kesemuanya menolak dengan menyatakan alasan masing-masing. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabilah yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memulakan hari yang dipanggil sebagai hari perhitungan. Hadis yang kita baca berhubung dengan syafaat ataupun kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Kemudian tuan-tuan, kita tengok juga penulis membawakan hadis riwayat Muslim. Jumpa tak? Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim di dalam sahihnya daripada Abu Khaythamah. Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis yang serupa. Jumpa tak? Ada. Yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, siddiqin, syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh, mereka senantiasa diliputi rasa takut terhadap neraka. Rasa takut itu begitu mencengkam mereka. Nampak? Disebut dalam hadis ini,
minan nabiyyin, daripada kalangan para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur, benar iman mereka, syuhada dan orang-orang saleh, mereka itu senantiasa diliputi perasaan takut terhadap neraka, dan neraka itu rasa takut, dan rasa takut kepada neraka itu begitu mencengkam mereka. Kemudian tuan-tuan tengok pula, dia bawa perkataan Abdullah ibnu Mubarak. Kita baca perkataan ini, kemudian saya akan syarah apa yang cuba disampaikan oleh penulis. Kita baca dulu. Ibnu Mubarak berkata, Umar bin Abdul Rahman bin Mahdi bercerita kepadaku, aku mendengar daripada Wahab bin Munabbih. Ini daripada kalangan tabi'in. Ini bukan kalangan sahabat, tapi daripada kalangan tabi'in. Wahab bin Munabbih, dia berkata, seorang ahli hikmah berkata, aku benar-benar malu beribadah kepada Allah jika mengharapkan pahala. Seakan aku adalah pekerja yang bekerja jika hanya diberikan imbalan. Maksudnya, kalau kita buat ibadat semata-mata nak mengharapkan syurga, macam orang yang kerja semata-mata nak upah. Dia kata, aku tak nak, aku malu. Sekali kita bahas. Kalau tak bagi duit, dia kerja tak? Pekerja ni bila dia buat kerja kerana mengharapkan upah, kalau kita tak bagi upah, dia buat kerja tak? Dia tak buat. Dia kata, adakah kita dengan Tuhan seperti itu? Dia kata, adakah kita dengan Tuhan, artinya kalau Tuhan tak bagi kita syurga, adakah kita akan salat? Ataupun kita salat kerana kita harapkan Tuhan bagi kita syurga, dan kalau Tuhan tak bagi syurga, kita pun tak salat. Seperti sesetengah orang, dia semayang duha. Pasal apa dia semayang duha? Ataupun pasal apa orang kita dia rajin semayang duha? Rajin semayang duha. Di atas anggapan duha ni pintu rezeki. Jadi dengan harapan bila dia salat, rezeki jadi murah. 3 kali salat, 4 kali salat, rezeki tak murah, dia pun tak salat lah. Ustazah kata, kalau kita nak murah rezeki, nak bagi hidup kita bahagia, berkat, nak bagi rezeki kita melimpah, meniaga laku, laris, kita semayang duha. Dia pun semayang lah. Isnin semayang, meniaga, tak laku. Hari Selasa semayang, tak laku juga. Hari Rabu, laku sikit. Hari Khamis, hujan, tak laku langsung. Dia kata, tak mau dah salat, tak ada makna. Ini antara benda yang kita nak bahas lagi. Aku malu kepada Allah ketika aku beribadah kepadanya hanya kerana takut kepada siksa neraka. Seakan aku adalah budak. Budak di sini maksud hamba lah, yang tidak akan bekerja dengan baik, melainkan diancam dengan hukuman. Maksudnya, kena gempak. Kalau tak buat kerja, pukul okay. Dengar, maksud macam orang kita lah, sekali ketuk, sekali berjalan. Dia kata, adakah kita dengan Tuhan macam tu? Kena umpan atau kena letakkan satu hukuman. Pasal pun kau semayang, aku semayang kerana aku nak syurga. Pasal pun kau datang kerja, kerana aku nak upah. Pasal pun kau buat kerja, aku takut kalau aku tak kerja nanti aku tak boleh makan, tuan aku pukul aku. Maksudnya dia bukan buat kerana kerja itu atau kerana ikhlas itu, tetapi kerana mengharapkan sesuatu. Nanti kita bahas. Okey. Kemudian dia kata apa? Sungguh Allah telah mengurniakan rasa cinta dalam hatiku yang berbeza dengan yang lainnya. Maksudnya apa dia? Dia kata, aku buat itu bukan kerana takut, aku juga buat bukan kerana mengharap, tetapi aku buat kerana cinta kepada Allah. Maksudnya, jika tidak diberikan apa-apa dan jika tidak diancam dengan apa-apa, aku tetap melaksanakannya kerana cinta kepada Allah
bukan kerana takutkan neraka atau bukan kerana mengharapkan syurga. Ini kata ahli hikmah tadi. Okey. Sekarang kita bahas sikit, tuan-tuan. Apa yang boleh kita huraikan daripada perkataan dan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca pada malam ini. Pertama, dalam kuliah yang lepas kita telah sebut bahawa seseorang manusia yang beriman ataupun hamba yang bertakwa kepada Allah, dia melakukan ibadah kerana dipandu atau ditekan ataupun digerakkan oleh 3 perasaan yang memang disebut di dalam Al-Quran. Yang mana ketiga-tiga perasaan ini mestilah berada pada tempat dan kedudukannya. Nanti kita cerita. Sehingga kan kata para ulama, jika takut itu melebihi harap, dia akan membawa kepada perkara yang kurang baik. Sebab itu apabila kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan takut kepada Allah, kita juga kena baca ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu pemaaf, pengasih dan pengampun. Kerana apa? Okey. Kata para ulama, jika seseorang itu terlampau takut kepada Allah, dia akan bersangka buruk kepada Allah. Jika seseorang itu terlampau takut, maksud terlampau takut ni bukanlah terlampau takut kepada Allah tu, maksudnya bila dibacakan pada ayat-ayat dia, ayat-ayat neraka Allah itu seksaannya keras, satu orang yang berdosa, dia akan merasakan diri dia tak ada harapan dah. Seakan-akan Allah itu tidak ada sifat rahmat pada dia. Sehingga bila dia fikir dosa dia fikir kesalahan dia merasakan tak ada dah peluang dan ruang untuk dia bertaubat. Sebab itu orang beriman, dia wajib takut kepada Allah, takut kepada seksaan Allah. Maksudnya bila dia meninggalkan salat, dia kena rasa bahawa apa yang dia buat itu Allah akan hukum. Tapi dalam masa yang sama, kita juga kena jelaskan kepada dia, walaupun Allah itu wallahu syadidul iqab, wallahu azizun hakim, Allah itu maha pedih seksaannya, maha dahsyat balasannya, maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah itu bersifat dengan sifat yang keras, kan? Maksudnya dia menyeksa kita, syadid. Tetapi dalam masa yang sama, kita tak boleh lupa kepada ayat-ayat wallahu ghafurur rahim, wallahu raufur rahim. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Innallaha tawwabur rahim, Allah itu maha penerima taubat. Maksudnya di samping dia takut dosa dia, di samping dia takut kesalahan dia, di samping dia takut perbuatan jahat dan maksiat yang dia buat, yang menghalang dia daripada buat, tetapi dia juga senantiasa bersangka baik kepada Allah, kerana Allah akan mengampunkan dia dan Allah akan merahmati dia. Barulah satu orang itu berada pada kedudukan yang betul. Tapi kalau dia terlampau duk baca ayat-ayat wallahu ghafurur rahim, wallahu raufur rahim, dia akan jadi apa? Dia macam ni ya tuan-tuan. Satu orang bapa, kalau dia anak dia terlampau takut pada dia, dia akan jadi kesan yang tak elok. Tapi kalau satu orang bapa, anak dia anggap terlalu baik pun, dia akan ambil kesempatan. Saya bagi contoh macam ni, tak bagi tuan-tuan nampak lagi secara mudah. Satu orang tak bangun salat, dia tak sembahyang. Dia tak sembahyang. Kita pun pergi gerak dia, bangkit sembahyang. Wallahu ghafurur rahim. Bila kita suruh dia sembahyang, dia balas balik kat kita, wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengasih,
dan Allah itu Maha Pengampun. Tuan-tuan faham tak? Dia mengambil kesempatan di atas sifat Allah itu dengan dia menyalahgunakan rahmat dan kasih sayang Allah untuk meninggalkan apa yang Tuhan suruh. Ini yang kita kena faham. Sebab itu bila kita baca dalil, baca nas, kita tak boleh terlampau. Kita baca siapa buat dosa besar macam mana pun Tuhan akan ampun. Betul. Siapa yang buat dosa berulang kali pun Allah akan ampun. Akhirnya bila dalil itu tak seimbang, duk dengar yang Tuhan ampun, buat macam mana pun Tuhan ampun, berzina sekalipun kalau mati tak bertaubat Tuhan ampun. Akhirnya dia akan menjadi satu manusia yang tak heran. Dia tak apa Allah ampun. Dia tahan tak mau sembahyang. Dia kata orang yang bunuh 100 orang pun masuk syurga. Orang yang berzina pun masuk syurga. Sebab itu kata para ulama, apabila kita baca sifat Tuhan dan Allah pun, bila dia cerita diri dia, dia tak cerita kata dia itu semata-mata penerima taubat. Dia tak cerita semata-mata dia pemaaf, pengasih, penyayang. Dia juga bersifat dengan sifat keras dan tegas. Okey. Bila tuan-tuan sihat sekarang ni, perasaan apa yang tuan-tuan kena ada sangat? Ni ulama tanya ni. Para ulama bincang, apabila manusia tu sihat, senang, dalam keadaan yang tenang macam sekarang ni, yang tuan-tuan sihat, tenang ni, perasaan apa yang sepatutnya tuan-tuan jaga? Takut. Kena ada takut, khauf. Sebab orang yang senang, orang yang sihat, dia mudah lupa diri. Pasal itu orang-orang yang sihat ni, orang-orang yang senang ni, orang-orang yang diberikan nikmat ini, dia mudah lupa diri dan hanyut. Di antara orang sihat dengan orang sakit, yang mana yang potensi nak buat dosa tu lagi sakam? Antara orang sihat dengan orang sakit. Orang sihat ni, dia duk rasa diri dia sihat, dia duk rasa diri dia hebat, dia mudah nak buat dosa. Macam kita tengok kejadian yang berlaku depan kita. Bila Tuhan bagi nikmat, Tuhan bagi kemakmuran, Tuhan bagi kesenangan, Tuhan bagi kemewahan, Tuhan bagi keamanan, apa berlaku kepada masyarakat tu? Apa berlaku pada masyarakat tu? Dia lupa. Dia lupa kepada Tuhan dan dia hidup macam tak bertuhan. Lepas tu Tuhan bagi tsunami sikit, Tuhan bagi penyakit sikit, dia pun sakit, dia pun jatuh, dia pun kena sikit, dia baru nak sedar. Sebab itu dalam ketika ini, ketika kita senang, sihat, tenang ini, kita kena pupuk rasa takut tu lebih sikit. Tapi kadang-kadang kita bila tak apa, kita pun kadang-kadang bila mengaji sangat ni macam ada satu lesen nak buat jahat. Tak apa, Allah ampun aku, Allah tu Maha Pengampun. Besar mana langit dengan bumi pun dia kata tak apa, janji bertaubat, tak apa insya-Allah. Kan, lagi mana ada nyawa, lagi tu pintu taubat terbuka, lagi tak keluar dajjal, tak apa. Bila dia duduk asuh diri dia duduk didik diri dia macam tu, akhirnya apa? Dia ada satu keberanian nak buat. Pasal apa? Pasal Tuhan ni dia duk nampak pengampun. Dia tak nampak yang azab tu, dia tak nampak yang keras dan tegas tu. Sebab itu kata para ulama, satu orang wajib merasa takut, tapi dalam masa yang sama dia mengharapkan rahmat Allah. Okey. Masa satu orang sakit, perasaan harap lebih daripada perasaan takut.
Orang nak mati ni, kata para ulama, dia kena harap tu lebih sikit. Kalau dia takut, risau kita. Kita pergi tanya satu orang nak mati, dia tahan nak mati ni macam mana? Dia kata, aku dah bertaubat, aku dah buat takat mana boleh. Allah tu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf. Aku harap di atas apa yang aku buat ni Allah maafkan. Maksudnya harapan dia tinggi, harapan dia besar, harapan dia elok, sangkaan dia baik kepada Allah. Maka ketika itu dia mati dalam keadaan Allah ampun dosa dia. Nabi kata, siapa-siapa yang ketika dia nak mati, dia bersangka baik kepada Allah, yang mana dia rasa Allah akan ampun dosa dia, Allah akan ampun. Dan Allah sebut dalam hadis, ana 'inda dhanni 'abdi, aku berdasarkan sangkaan hamba-Ku. Tapi kalau satu orang masa dia nak mati, dia duk sangka buruk dekat Allah. Bahkan kita yang pergi ziarah orang sakit pun tak boleh takut-takutkan dia. Tengok, tak boleh takut-takutkan dia. Tak boleh kita sebut perkataan yang menyebabkan dia berputus asa daripada rahmat Allah. Tak boleh. Kita kata, hang dengan dosa hang ni, tak ada dah Tuhan nak ampun, tak boleh dah Tuhan ampun. Memang Tuhan akan. Bila kita sebut macam tu, apa dia rasa? Dia akan rasa buruk sangka pada Allah. Lepas tu bila kita pergi kepada orang-orang yang nazar sakaratul maut, kita rasakan dia dengan perasaan tenang. Kita pergi tengok orang sakit, kita kata apa? Allah ampun hang, Allah rahmat hang. Sakit ni Allah cuci dosa hang. Sakit ni kafarah di atas apa yang hang buat. Jangan takut, kalau baik untuk hang, Allah sihatkan hang. Tapi kalau Allah ambil nyawa hang, itulah yang lebih baik. Kita sebut kata-kata yang menyebabkan bila dia dengar, dia tenang. Jangan duk pergi bisik dia. Dia tahan, ingat dulu kita buat apa. Jangan. Ingat tak dulu kita buat apa? Ingat dulu hang buat apa? Ingat tak macam mana yang hang boleh kaya ni? Ingat tak duit mana yang hang curi dulu ni? Ingat tak berapa banyak duit judi yang hang main dulu ni? Ingat tak? Mampu. Duk pergi sebut lagu tu kat dia, kawan tu baru dia tahan pun bertobat sehari dua ni. Jemaah pun berapa kali hang tak pergi. Hang ingat tak dulu? Hang ingat tak dulu hang hero lagu mana? Aku tak tahulah. Aku tak tahu. Hang jenuh jawab ni tu. Mampu lah, aku tak tahu lah. Duk sebut lagu tu tuan-tuan. Kawan tu main doa, habis dah aku habis. Tak boleh. Tapi orang yang sehat, bila tuan-tuan pergi, memang tuan-tuan kena taruh sikit. Tengok kawan tu sehat, kaya, senang, tuan-tuan pergi boboh sikit. Dia tahan ni sehat ni tak peringat lah. Mati terkejut lagu ni. Jadi lagu Qarun ke, dia tahan ni kan, dia sebut lagu tu, aku sebut nak pergi hang teringat. Mesti hang hidup ni macam tak mati. Nampak? Ada masa detik ketikanya satu orang dia kena rasa takut, dan ada ketika dan detiknya satu orang kena rasa Tuhan itu rahmat dia besar. Ni yang hang buat ni, dia kata tengok aku buat. Tak ada apa, Tuhan rahmat aku. Bukan Tuhan rahmat aku, bukan Tuhan rahmat hang, tapi Tuhan saja nak biar hang. Sekali dia rentak, tersandak hang. Ini kena ingat tu. Kita kena sebut benda tu. Ini untuk menasihati diri kita. Kemudian tuan-tuan, kata para ulama, dia sebut tadi, selain daripada khauf, selain daripada raja, manusia mestilah melengkapkan sifat yang ada pada diri dia itu al-hub, cinta. Al-hub, cinta, iaitu dia melakukan sesuatu selain didorong oleh perasaan takut, mengharapkan syurga, takut kepada neraka, dia juga menambah ataupun dia juga menjadikan ibadat dia itu di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Okey. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke penjara atau tuan-tuan pergi ke hospital, ayat-ayat yang macam mana tuan-tuan nak baca? Kata para ulama, bila kita bertemu dengan orang-orang yang sakit, atau orang-orang yang ditimpa musibah, atau orang-orang yang diuji oleh Allah, janganlah kita menyebut perkataan yang boleh menambahkan lagi duka cita di atas diri dia. Maksudnya bila kita pergi, tuan-tuan, katalah tuan-tuan berjumpa dengan orang yang dihukum, jatuh hukuman ke, orang yang kena musibah ke, orang yang sakit ke, tuan-tuan bacalah antaranya ayat-ayat
Surah Yusuf ayat 87. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa daripada rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maksudnya apa? Jangan sangka buruk dengan Allah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Tak mungkin Allah Ta'ala tak akan terima taubat. Dan Allah Ta'ala uji ini bukan kerana dia benci atau kerana dia marah, tapi kerana dia kasih dan sayang. Kerana Allah apabila dia sayang pada satu orang, dia akan uji orang yang dia sayang. Ini perkataan yang patut kita sebut. Sebab orang yang diuji, agak-agak tuan-tuan, orang yang Allah uji, apa yang terlintahlah hati dia? Orang-orang yang kena ujian lah. Kena buang kerja ke, sakit ke, bercerai ke, apalah, tak kira lah apa ujian pun. Orang yang kena ujian, musibah ni, first dalam kepala dia, dalam hati fikiran dia, Tuhan buat dekat dia. Lepas tu dia akan tengok orang lain, dia akan rasa Tuhan tak kasih pada dia. Dia akan rasa Tuhan penayar dia. Dia akan rasa Tuhan zalim pada dia. Dia akan rasa Tuhan saja nak buat dekat dia. Maka sebab itu kata para ulama, ketika ini orang-orang yang diuji, orang-orang yang kena musibah, dia mudah untuk putus asa dan bersangka buruk. Maka kita orang beriman wajib pergi mendekati orang-orang ni untuk menasihati dan memberikan harapan pada dia. Kita kena pergi. Kita pergi baca ayat-ayat yang mana Nabi ni diuji, sahabat diuji. Takkanlah Allah Ta'ala benci dekat Nabi. Allah uji Nabi pasal dia sayang. Allah nak bagi pahala, Allah nak cuci dosa. Pergi cakap dekat orang-orang sakit macam tu. Pergi cakap orang-orang yang ada musibah, cakap macam tu. Dengan ucapan kita, dengan perkataan kita, dia pun mula tukar sangka persepsi dia tu kepada Allah tu lain. Kita pergi ziarah orang sakit di hospital, Allah cuci dosa hang, berapa banyak dah dosa hang gugur. Orang yang sakit ni Allah nak buang kat dia. Dan kalau hang tak ada dosa pun Allah nak angkat darjat hang. Tak rugi orang sakit ni. Orang yang didoakan oleh malaikat, dia dengar, dia pun tak putus asa daripada rahmat Allah. Dan kalau kita tahu dia orang yang jahat, kita suruh dia bertaubat. Walaupun dia sepanjang hidup dia tak pernah buat baik, dekat-dekat dia nak mati, kita pergi, kita suruh dia buat baik. Dia tanya kita, bolehkah Tuhan ampun aku? Kalaulah ada orang tanya tuan-tuan, bolehkah Tuhan ampun aku? Selagi mana ada nyawa, Tuhan tak akan tolak taubat hang. Dia dengar macam tu tuan-tuan, terus dia punya pandangan, persepsi dia berubah. Dia pun rasa tenang, jiwa dia pun rasa bahagia. Pasal apa? Pasal Allah masih lagi terima taubat dia. Nampak? Tu satu. Kemudian kata Ismail bin Rafi', dia kata apa? Di antara bukti seorang itu merasa aman daripada azab Allah adalah dengan dia melakukan terus-menerus dosa tanpa dia merasa, dengan dia menyangka Allah akan mengampunkan dosa dia tanpa ikhtiar untuk dia menolak kejahatan yang dia buat itu. Maksudnya satu orang yang apabila diri dia itu terlebih sangka baik pun bahaya. Bukan maksud sangka tak boleh sangka baik, maksud faham tak? Satu orang bila dia duduk pasak dalam diri dia Allah pengampun, Allah penyayang, Allah pengampun, Allah penyayang, akhirnya dia tak rasa nak bertaubat. Dia kata hang tak mau bertaubat lah, hang tak rasa bersalah lah. Tak apa, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Akhirnya dia akan ambil benda tu untuk nak menghalalkan kejahatan dia. Dia kata tak apa, yang pentingnya jangan syirik. Sebab itu tuan-tuan bisa dengar ada hadis Nabi sebut pada Huzaifah ibn al-Yaman, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah akan masuk syurga. Siapa yang sebut la ilaha illallah akan masuk syurga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kita nak pergi habang tak dekat orang ramai hadis ni? Nabi kita jangan. Tapi dekat-dekat nak mati dia habaq pasal amanah ilmu lah. Tapi dia tanya Nabi, Nabi sebut tuan-tuan, man qala la ilaha illallah,
dakhalal jannah, siapa yang sebut la ilaha illallah akan masuk syurga. Sahabat tanya, kita nak pergi habaq tak dekat orang? Nabi kata jangan. Sebab apa Nabi tak pergi habaq? Mau kalau hadis ni tuan-tuan pergi baca, raya Hindu buat tu. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Betul, memang betul. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Orang yang mengucap la ilaha illallah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia akan masuk syurga. Tapi apa yang akan berlaku kalau dia tak faham secara betul dan benar macam kita duk sebut ni? Dia tak akan berhenti daripada dosa tu. Sebab tu bila sahabat tanya, kita nak bagi tahu tak ya Rasulullah? Nabi kata jangan. Sat lagi manusia akan ambil kesempatan dan manusia akan serah diri. Maksudnya apa? Yang pentingnya kita jaga tauhid. Dosa apa semua ni tak ada masalah. Yang penting tauhid. Akhirnya orang tak heran nak buat dosa. Orang rasa tak takut nak buat dosa. Orang rasa ada lesen besar boleh buat dosa. Jadi jangan syirik. Berjudi, berzina ke apa-apa, dia rasa benda tu kecil. Pasal apa? Tuhan kata yang penting tauhid. Lingkup. Betul ke? Dia kata akhirnya Allah ampun. Siapa yang buat dosa tapi tauhid ada, Allah ampun. Betul Allah ampun. Tapi sebelum Allah ampun, Allah azab. Dia kata Allah, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas. Aku rasa Tuhan akan ampun aku. Pasal itu tuan-tuan, ada sebahagian orang, wallahu a'lam, mungkin tuan-tuan bisa jumpa, dia tertipu dengan kebaikan dia. Saya bagi contoh mudah ya. Satu orang bila orang sebut dekat dia dosa, dia buat dosa, dia jawab apa? Ni bahaya. Dia kata apa? Yang ni syaitan tipu dia. Syaitan tipu dia hidup-hidup. Satu orang bila dia buat dosa, orang pergi tegur dosa dia, dia kata apa? Dia kata aku pun buat baik banyak juga. Dia kata aku sedekah banyak. Aku sedekah banyak, jamu orang makan, jamu makan orang banyak. Aku hantar orang pergi umrah banyak mana. Banyak mana anak yatim aku belah. Sikit punya dosa, takkan yang tu tak boleh kira. Nampak? Sebab itu kita nampak ada sebahagian orang bila dia buat dosa, dia nak bagi sedap hati dia, dia seimbang. Dia tak mau tinggal dosa tu, tapi dia tak mau bagi rasa bersalah, dia tak mau bagi rasa dia tu berdosa, dia tak mau rasa tak tenang. Mudah ya tuan-tuan. Bulan 1 sampai bulan 10 buat dosa. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, merompak, menyamu, berzina, berjudi, menyanyi, apa bala, buat segala mereka. Bulan 11 pergi Mekah. Pergi Mekah buat umrah hujung tahun, musim sejuk. Pergi tawaf, pergi sa'i, pergi apa semua, balik cukup. 3 bulan pertama pakai tudung dengan pakai jubah. Allah alhamdulillah, Allah, saya baru selesai menunaikan umrah dan haji, alhamdulillah. Saya Allah, saya doa kepada Allah, saya rasa saya nak bertaubat, saya rasa Allahu akbar apa semua. Bulan 4 kita tengok duk melalak pula. Bulan 11 pi pula. Tiap-tiap tahun pi sekali. Pasal apa? Cuci dosa. Seolah-olah pergi umrah, apa sepanjang tahun yang buat tu, ni pula ustaz-ustaz buat bawah. Tak apa, kita beritahu siapa yang pergi umrah kerana Allah, dia balik raja'a kayaum, seperti hari pertama dia beranak. Dengar pula puak-puak ni, Allah seperti bayi yang baru lahir. Berapa ustaz? 30,000 bayar. Ambil hotel depan, langkah-langkah keluar hotel, pijak masjid, 30,000 bayar, tak apa. 30,000 sekali nyanyi ya. Jadi orang tak heran dengan dosa. Orang tak rasa apa. Pasal apa? Pasal boleh pergi cuci. Esok balik buat pula, ujung tahun kita pergi pula. Ataupun nyanyi, buat dosa, buat maksiat. Panggil siapa? Panggil kita lah. Kita siapa? Geng masjid lah, makan. Jamu kita.
Kita pun pergi makan. Allahumma salli Allah, Allahumma salli Allah, Allahumma salli Allah, Allahumma salli Allah, Allahumma salli Allah. Terima kasih Allah. Tak tengok berapa ramai orang yang kaki maksiat buat makan jamu anak yatim. Untuk apa? Untuk nak cover. Seolah-olah agama ni dia jadi mainan. Pasal apa? Tengok, aku buat dosa tak apa, aku jamu orang miskin, aku jamu anak yatim, aku ada rumah anak yatim, ada orang miskin, orang masjid main buat tahlil, orang masjid main. Akhirnya apa? Dia tak gaduh sembahyang, panggil orang main sembahyang, tak gaduh baca Quran. Ya Ustaz, tak apa, kita doa untuk orang ni, kita doa supaya datuk ni semoga rahmat Allah Taala bagi kat dia rezeki dia murah, dia jamu kita malam ni nasi biryani, sebelum balik dia bagi seorang RM10 pula. Kan ustaz lebih sikitlah. Balik 2-3 band. Jumaat pula panggil pula 2-3 band. Panggil pula mahat tahfiz mana. Mailah berenduk kepala jamu makan. Apa nak jadi dengan agama ni? Maka sebab itu tuan-tuan, satu orang bila dia rasa kebaikan dia banyak, dia rasa di atas andaian dia, sedekah dia, umrah dia, infak dia boleh membantu dia daripada dosa dia, dan dia terus menerus buat dosa tu. Dia tak takut. Ada dosa sikit, pahala banyak. Ini yang syaitan tipu. Sebab itu ada satu orang laki-laki yang dia pergi jihad. Dia curi kasut. Dalam sebahagian riwayat dia curi selendang. Dia curi kasut. Bukan dia curi apa, dia ambil kasut yang tak diberikan lagi. Kasut tu ghanimah, kasut tau, sepasang kasut. Orang kata dia mati syahid masuk syurga. Nabi kata tak, dia masuk neraka. Nabi kata dia masuk neraka. Orang kata dia masuk syurga, Nabi kata pergi buka beg dia, pergi buka barang dia. Dia pergi selongkap barang dia, jumpa kasut yang diambil daripada ghanimah. Tuan-tuan, kata para ulama, dia kata apa? Para ulama sebut apa? Satu orang yang pergi berjihad ditipu oleh iblis. Dia kata hang ambil kasut ni dua pasang, sepasang ni kasut berapa ringgit sangat. Takkanlah Allah nak azab. Nampak ni? Ini yang iblis main ni. Ini yang iblis tipu dan takkan dia. Tuan-tuan duk dengar dalam telinga tuan-tuan yang duk terlintas. Takkanlah kot dengan sikit ni Allah Taala tak pandang hak yang besar hang buat tu. Akhirnya kita akan rasa dosa ni sikit, dosa ni tak apa. Dia tak apa. Allah yang duk tolong orang susah banyak dah tu, nak ambil sikit kan banyak mana pun tak apa. Hok nu timbang lagi berat. Nampak? Akhirnya dia ambil kasut tu. Tetapi disebabkan dia ambil kasut tu saja, disebabkan satu kasut tu saja, dia masuk neraka. Yang jihad dia tadi ni tak laku langsung. Jihad dia tadi ni burn macam tu ya. Pasal apa? Pasal kasut. Padan tak? Tak padan. Tapi pasal apa dia jadi macam tu? Pasal apa dia berani pergi ambil kasut tu? Pasal apa dia boleh pergi ambil kasut tu? Pasal dia duk rasa benda tu kecil. Yang dia buat tu besar. Menyebabkan hati dia tak takut, hati dia berani, hati dia tak rasa bersalah, dia pergi ambil. Akhirnya disebabkan tu dia masuk neraka. Kita kadang-kadang duk rasa macam tu. Ada sikit ya, nak sikit tuan-tuan. Kesimpulan dia. Oleh kerana itu, setelah kita dengar ulasan tadi, seorang mukmin wajib beribadah kepada Allah di atas dasar 3 hal tersebut. Jadi kita tak boleh hanya cukup dengan satu, iaitu kita beribadah kerana rasa cinta kepada Allah, redanya dan juga rahmatnya. Kita beribadah kepada Allah kerana mengharapkan rahmat dan redha, syurga, pahalanya. Dan kita beribadah kepada Allah dan kita melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang kerana kita takut kepada kemurkaan Allah. Seperti yang disebut oleh Nabi Adam tadi, Allah sangat murka pada hari ini seperti mana dia tidak pernah murka sebelum ini dan dia tidak pernah murka selepas ini. Jadi tuan-tuan, seperti yang kita sebut dalam kuliah kita yang lepas, apa sahaja tindak tanduk tuan-tuan tak lari daripada 3 perkara ini. Sebab apa tuan-tuan? Salat
takutkan azab. Dalam hadis yang kita baca dulu, kenapa seseorang itu melakukan ketaatan, meninggalkan larangan, jika bukan kerana dia takut kepada Allah dan siksanya. Tatajafa junubuhum 'anil madaj yad'una rabbahum khaufa. Takut. Allah sebut. Allah akui perasaan takut. Yang kedua kata para ulama, rasa mengharap, tamak, iaitu dia mengharapkan rahmat, syurga, balasan dan ganjaran. Seperti mana dalam banyak hadis Nabi mengajar kita doa minta syurga. Wa idza sa'altumullaha, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila kamu berdoa memohon kepada Allah, fas'alil firdaus, kamu mintalah syurga firdaus. Maka sebab itu tuan-tuan, apabila Nabi SAW nak menyedarkan kita supaya kita sedar tentang hakikat dunia, Nabi suruh kita ingat apa? Nabi kata, akthiru dhikra hadhimil lazzat. Perbanyakkanlah oleh kamu mengingati suatu benda yang memutuskan rasa manisnya dunia, iaitu mati. Nabi suruh kita teringat mati, kerana mati ini akan menimbulkan rasa takut dan rasa harap. Kemudian kata para ulama, yang terakhir rasa cinta. Okey. Kemudian ulama bincang sikit lagi. Di antara tiga perasaan ni, takut, harap dengan cinta ni, yang mana yang paling besar? Tentulah cinta. Sebab apa? Kita tengok. Dia sebut sikit, saya baca. Kata Yahya bin Mu'az, takut hanya mencegahmu dari melakukan dosa, sedangkan cinta engkau tidak pernah merasa cukup daripadanya. Apa maksudnya? Kalaulah satu orang buat satu benda ni kerana takut, kalaulah satu orang buat satu benda kerana takut, bila hilang takut tu, dia buat ke tak? Dia tak buat. Sebab itu, seseorang yang dianggap besar di sisi Allah, apabila dia buat kerana cinta melebihi takut dan harap. Takut dia ada, harap pun dia ada, tapi yang paling besar, cinta. Sebab itu kita boleh tengok satu orang, kita boleh tengok dalam kehidupan kita, satu orang, kalau dia buat satu benda kerana takut, bila tak ada benda yang dia takut tu, dia tak akan buat. Saya bagi contoh. Orang yang ada dusun ni kera duk main kacau. Jadi dia beli rimau burung lah di padang besar, dia letak dalam dusun. Beruk-beruk ni bila tengok rimau, dia takut tau. Dia terkejut, dia panggil terkejut beruk. Dia takut. Dia pun tak main. Tapi oleh kerana dia pun fikir juga, hari pertama dia pergi tengok, sakan rimau ni, tengok menek gerun, sak. Hari kedua, pelik rimau ni. Dia kuih duk berani lah sikit. Last sekali, dia pergi naik atas rimau tu. Dia kata rimau pun tak jalan, dia tahu kata rimau burung, dia main macam tu ya. Pasal dia tak main tu di atas takut tadi. Bila cabut, hilang rasa takut tu, dia tak heran. Pasal tu kadang-kadang kita, bila kita sihat, bila kita senang, kita tak apa nak takut sangat lah. Takut, kan? Orang yang sakit ni dia takut mati. Pasal tu orang sakit ni gagah, sembahyang dia tak sembahyang pila, duk puasa macam tak lama dah. Dia takut. Tapi orang yang sihat ni, orang yang kuat ni, orang yang umur dia muda ni, dia tak apa lagi kot, dah awal lagi. Bila dia duk rasa awal, duk rasa tak apa, perasaan dia berbeza. Pasal tu perasaan orang sakit dengan sihat tak sama, macam saya sebut tadi. Tapi satu orang ni, contoh kita dengan keluarga kita, kalau kita takut pak kita, dia duk ada kan, pak kita duk ada,
Anak tu dia kena takut. Dia buat kerja sekolah tak panggung kepala. Lepas tu pak dia dengar bang isyak, pak dia pun start motor pergi masjid. Sini Hindu pun raya tak lagu dia. Hore. Dengar pak dia. Balik man. Melompat celapak pegang buku. Artinya dia didorong oleh perasaan takut. Tak ada takut. Tak ada. Jenuh. Tapi takut penting. Tapi kalau cinta ni dia tak disuruh. Cinta ni kerana dia cinta, kerana memang dia cinta. Maka sebab itu kata para ulama, yang paling besar apabila seseorang itu dikurniakan cinta kepada Allah. Tuan-tuan, Nabi kalau kita tengok, Allah dah sebut pada dia, kata Allah dah ampun dosa dia. Betul tak? Allah dah ampun dosa dia. Tapi cuba kita perhati Nabi. Allah dah ampun dosa dia dan Allah dah jamin tempat dia dalam syurga. Dah jamin dah. Tempat Nabi dalam syurga dah jamin dah. Dan Allah dah ampun dah. Maksum. Dan tak ada apa kesalahan yang dia akan buat yang Allah Ta'ala tak akan maafkan. Tapi apa sikap Nabi? Kita tengok satu hadis. Ini supaya kita boleh sedar diri. Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafaqat qadamah. Faqila lahu atatakallafu hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apabila mendirikan salat tahajud malam sehingga pecah tumit kaki, pecah kaki dia tu, qadamah, tumit dia tu pecah pasal dia berdiri lama. Faqila lahu, kemudian ditanya kepada Nabi ni, yang kata Rasulullah ni, orang tanya dia, kenapa engkau salat dalam keadaan yang begitu teruk? Tatakallam, maksudnya pulun sangat dalam bahasa kita. Pasal apa kau salat ni pulun sangat sampai pecah kaki-kaki engkau? Pasal kalau kita kata kita semayang ni tuan-tuan, kita tak pelik lah kan? Pasal kita memang takut. Dan kita memang nak masuk syurga, kita pulun lah semayang. Pasal apa pulun lah nak masuk syurga esok ni, nak jumpa bidadari kan? Kita memang pulun ni pasal nak masuk syurga, nak masuk. Tapi Nabi dah memang ada tempat dalam syurga dan memang takkan masuk neraka. Pecah kaki. Orang tanya dia, qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbi. Allah Ta'ala telah ampun dosa engkau yang sebelum dan selepas. Pasal kita manusia ni buat di atas sebab tadi, takut, harap. Nabi kata apa? Afala akuna abdan syakura. Apakah salah untuk aku menjadi hamba yang bersyukur? Kita dengar kan selalu hadis ni. Apa saya nak cakap? Satu orang manusia, apabila Allah kurnia kepada dia nikmat, Allah beri kepada dia nikmat, cara dia nak terima kasih, dia nak zahirkan rasa syukur dia kepada Allah dengan dia melakukan ketaatan kepada Allah. Bukanlah kerana dia, satu orang kadang-kadang, saya bagi contoh, sedekah. Ramai orang sedekah di atas banyak sebab. Ramai orang sedekah ni di atas banyak sebab. Salah satunya sakit. Dia dengar ustaz kata, sakit ni kalau kita sedekah, dia boleh bagi lega. Dan banyak juga cerita-cerita sahabat Nabi yang bila dia sedekah, lega, dia pun sihat. Jadi kita pun bila sedekah, bila kita sedekah, di atas ada alasan sihat. Tak apalah, taklah salah. Tapi seolah-olah kalau kita sihat, dah. Pasal tu Nabi bila sahabat tanya, ya Rasulullah,
ayu sadaqah a'zam ajra, sedekah apa yang paling besar di sisi Tuhan? Nabi kata antas saddaqa wa antas sahih. Kau sedekah waktu kau sihat. Pasal apa orang sihat besar sedekah dia? Pasal dia tak ada sebab nak sedekah. Tapi dia bagi, tuan-tuan, banyak orang buat benda di atas sebab. Yang ni dia kuranglah sikit kan. Tuan-tuan, biasa ada orang buat baik tak ada sebab. Tuan-tuan rasa apa aku jadi ni? Selalunya kebaikan ini datang sebab untuk nak balas kebaikan. Nampak? Sebab itu bila orang tanya Nabi, kau semayang kenapa? Nak masuk syurga? Allah dah bagi syurga. Dosa dah memang ampun. Sebab aku nak syukur. Sebab itu kata para ulama, makam yang paling tinggi bila satu orang cinta kepada Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah, syukur. Sebab itu kalau kita nak tahu kita syukur ataupun tidak kepada Allah, kita tengok sejauh mana ibadat yang kita buat kepada Tuhan. Kita boleh tahu kadar syukur kita. Sebab itu Al-Imam Ibn Al-Qayyim, dia ada sebut satu perkataan yang cantik dalam kitab dia. Dia kata apa? Satu orang yang syukur dengan anggota bil jawarih, asyukur bil jawarih. Dia kata satu orang yang syukur dengan anggota badan dia, ta'atan wa qiyadan, dibuktikan dengan amalan dia. Kesimpulan yang kita boleh buat, tuan-tuan, kita bangkit salat, memang ada rasa takut dengan siksa Allah, takut dengan mati dan azab yang menanti kita, dan kita harap Allah rahmat dan terima amalan kita. Tetapi lebih besar daripada itu, kerana kita syukur di atas nikmat yang Allah bagi. Sebab itu syukur itu bukan di mulut. Bukan kata syukur, memanglah kita sebut saya bersyukur, saya bersyukur, saya bersyukur. Tapi kata para ulama, bukti yang paling besar kata satu orang bersyukur itu ta'atul mun'im. Selalu orang tanya macam mana nak kata syukur tu, macam mana yang nak kata, yang maksud Nabi pecah kaki-kaki tu, kata ulama ta'atul mun'im. Satu orang yang apabila Allah kurnia pada dia nikmat, Allah bagi pada dia nikmat, dia mentaati zat yang memberikan nikmat. Sebab itu kalau kita rasa Allah bagi banyak nikmat dekat kita, kita rasa banyak kurniaan Allah kepada kita, satu bukti dia, kita syukur. Tapi satu orang yang kita boleh nilai ni, satu orang yang Allah bagi kurniaan, kelebihan, rezeki, tak kira lah macam-macam lah, segala nikmat bagi banyak, tapi dia semakin jauh, semakin kurang salat dia, semakin kurang ibadat dia, itu namanya kufur. Kufur ni dia lawan kepada syukur. Itu kadang-kadang ada orang Allah bagi sihat, dia mari masjid, dia syukur. Allah bagi dia sihat, dia tak main masjid, dia kufur. Dua tu je. Mudah-mudahan tuan-tuan, saya dan kita semua termasuk dalam mereka yang takut, harap, cinta, dan kita buktikan dalam tindak tanduk kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.